10 idea-idea menjadi lebih proaktif. Penulis Yusri Yusof. Kenal pasti tugas yang paling penting dan lakukan segera. Orang yang berjaya akan fokus kepada perkara-perkara yang memerlukan keutamaan yang lebih tinggi. Matlamat jangka panjang yang bermakna dan matlamat jangka pendek yang spesifik yang perlu dicapai terlebih dahulu. Jadi mereka memecahkan matlamat jangka pendek kepada beberapa langkah kecil yang boleh diukur dan dicapai, membolehkan kita mengenal pasti most important task. Fokus dalam menyiapkan semua atau sebahagian tugas most important task itu sebelum pergi kepada tugas yang lain. Bagi memastikan tugas dapat dilakukan, teori sains mengatakan otak manusia akan berfungsi pada kapasiti maksimum pada 2 jam pertama semasa bangun pada waktu pagi. Jadi, apa tunggu lagi? Ayuh, mulakan hari kita lebih awal supaya kita mempunyai masa yang cukup dan tenang dalam melakukan tugas penting. Sebelum masalah harian mengejar dan mengganggu kita daripada melakukan tugas penting itu. Yang kedua, susun tugas dalam kalender, bukan senaraikan sahaja. Kajian menunjukkan mereka yang hanya membuat senarai tugas tidak pernah menyiapkan 41% daripada senarai tugas mereka. Mengapa ini berlaku? Kerana senarai tugas harian tidak meletakkan kepentingan sesuatu tugas tersebut dan akhirnya menyebabkan fokus kita bercelaru atau dalam erti kata mudah, kita menghadapi kekeliruan yang mana satukah yang mahu dimulakan terlebih dahulu. Kebanyakan CEO yang berjaya bergantung kepada jadual kalender yang ketat untuk membolehkan mereka fokus kepada tugas-tugas penting sekaligus mengelakkan mereka daripada membuang masa dan mengurangkan stres. Tambahan, dalam senarai tugas berjadual tersebut, masukkan sekali tugas-tugas yang biasa dibuat setiap hari dan nyatakan juga langkah yang biasa diambil untuk melakukannya. Dalam pada itu juga, pastikan kita memberi masa untuk diri kita sendiri, kesihatan, keluarga dan komuniti. Jadi dengan membuat senarai tugas secara berjadual, kita akan dapat melihat tahap kecekapan kita dalam mengurus masa dan dapat mengenal pasti aktiviti manakah yang kurang penting dan boleh dikurangkan masa penggunaannya. Nombor 3, sentiasa bawa buku nota bersama. Kebanyakan orang-orang yang berjaya adalah disebabkan oleh tabiat membawa buku nota bersama ketika ke mana-mana. Tabiat ini akan memudahkan kita untuk terus menulis pandangan, idea yang bernas dan nota-nota mesyuarat sekaligus dapat mengelakkan diri kita daripada terlupa dan mewujudkan satu pandangan yang kekal, sama ada atas kertas maupun di dalam minda kita. Pastikan tarikh nota ditulis supaya ianya boleh dirujuk kembali. Kajian menunjukkan otak manusia menggunakan beberapa fungsi yang saling berkaitan untuk memproses maklumat yang bertulis dan ini menghasilkan ingatan yang lebih aktif dan tepat berbanding jika maklumat itu ditype. Namun begitu, pindahkan maklumat tersebut ke dalam komputer untuk rujukan pada masa hadapan. Atau jika ia ditulis tangan, apa kata ambil gambar melalui telefon yang canggih itu? Dan jika kita kehilangan nota tu, memorinya masih boleh dicari kembali di dalam memori telefon. Nombor 4, kawal inbox dalam email. Kajian menunjukkan pekerja pejabat menghabiskan masa sehingga 1/3 waktu mereka untuk membaca dan membalas email. Apa kata gunakan kaedah 3-2-1 hingga 0, iaitu 3 kali sehari dan 21 minit untuk membaca dan mengambil tindakan atas email tersebut. Matlamat kita adalah mengosongkan inbox tanpa email-email baru. Dengan menggunakan kaedah ini, ia dapat menghadkan masa dan memaksa kita untuk mengambil tindakan cepat sama ada perlu dilakukan segera. Masukkan dalam kalender untuk tindakan selanjutnya. Mewakilkan kepada orang lain atau menfailkannya. Gunakan ikon copy atau forward untuk mengelakkan inbox anda menjadi banyak. Malah, dengan menggunakan ayat subjek email yang betul dan tepat,
dapat menyedarkan penerima email tersebut sama ada email tersebut perlu diambil tindakan segera atau kemudian, atau sekadar untuk makluman sahaja. Nombor 5, katakan tidak kepada perkara yang tidak membantu ke arah pencapaian matlamat. Orang yang berjaya akan mengatakan tidak untuk hampir kepada semua perkara. Mereka menyadari setiap komitmen masa mereka akan menyebabkan mereka terlepas banyak peluang dalam mencapai matlamat. Kerana itulah, mereka sangat melindungi harta mereka yang paling berharga, masa, daripada mana-mana perkara yang tidak perlu dan tidak mendatangkan apa-apa manfaat untuk jangka panjang. Kita boleh saja menjaga hati dengan mengiyakan sahaja, tetapi ia akan menyebabkan hati orang terguris apabila kita janjikan tidak dapat ditunaikan. Nombor 6. Segera lakukan tugas yang kurang dari 5 minit. Bagi mempercepatkan kerja, gunakan prinsip touch it once. Prinsip ini diguna pakai untuk tugas yang memerlukan masa kurang dari 5 minit sahaja. Sebagai contoh, urus email dengan segera dengan memberi maklum balas, mewakilkan kepada orang lain sebanyak mungkin atau memasukkan ke dalam kalender untuk tindakan selanjutnya. Selain itu, kemas kini kalender beberapa kerap dengan membuat peringatan untuk membalas email seberapa segera atau menetapkan masa untuk tugasan harian seperti membayar bil. Seterusnya, konsisten dalam menyelesaikan kekusutan. Sebagai contoh, jika kita sedar apabila kita tersalah letak barang, ianya akan menggunakan masa yang banyak untuk mencarinya. Justru itu, pastikan barang diletakkan pada tempatnya kerana tempat yang bersepah boleh menyebabkan stres dan serabut. Nombor 7. Lakukan rutin awal pagi dengan menguatkan minda, badan dan semangat dalaman. Kebanyakan usahawan yang berjaya akan melakukan rutin awal pagi ini seperti minum air, makan makanan berkhasiat dan bersenam untuk mengembalikan semula tenaga secara fizikal dan mental. Bagi CEO yang sentiasa sibuk, mereka akan menyegarkan dan mencerdaskan minda dengan membaca dan meditasi. Bersenam dan berekreasi adalah amat penting dalam pengurusan diri. Minda yang tenang dan rileks akan membantu dalam proses membuat keputusan apabila berada dalam situasi yang menekan ataupun luar jangka. Nombor 8. Produktiviti adalah tentang tenaga dan fokus, bukan masa. Menghabiskan masa dengan kerja tidak menjamin hasil yang lebih baik. Dengan mengekalkan tenaga di tahap maksimum, ianya boleh membantu ke arah produktiviti. Orang yang berjaya sentiasa akan menghadkan keupayaan tubuh badan mereka. Mereka tahu kerja jika dilakukan 24 jam sehari pun tidak akan habis kerana urusan kerja tiada penamatnya. Apabila melakukan sesuatu tugas, berusaha sehabis boleh untuk menyiapkannya dan tinggalkan yang selebihnya untuk disiapkan pada hari yang lain. Dengan mengatasi tanggungjawab kerja secara konsisten, kita boleh menjalani kehidupan normal dan boleh menjaga diri sendiri dan keluarga tanpa perlu berasa bersalah. Sebagai manusia, kita akan melakukan dua jenis tugas, iaitu tugas rutin dan tugas kerja. Dalam hal ini, tugas rutin hendaklah diutamakan terlebih dahulu kerana ianya mempengaruhi tugas kerja. Contoh mudah tugas rutin adalah makan. Bayangkan jika kita tidak makan dan hanya bekerja sepanjang hari, sudah tentu badan tidak akan bertenaga, sekaligus memberi kesan negatif kepada tenaga badan untuk membuat kerja. Keupayaan otak untuk memproses data secara efisien akan terputus-putus sepanjang hari daripada keadaan bertenaga kepada keletihan setiap 90 minit. Jadi, dengan mengambil masa yang pendek dengan kerap untuk berehat seperti minum air, makan snack berkhasiat dan senaman ringan mampu untuk mengembalikan semula tenaga kita yang sekaligus meningkatkan produktiviti kerja kita. Orang yang berjaya akan sentiasa membina tenaga dan fokus bagi memastikan setiap minit adalah benar-benar memberi kesan kepada tugas mereka. Nombor 9, pastikan komunikasi yang jelas dan betul. Bagi memastikan pekerja kita bekerja dengan lebih efisien, beritahu dengan jelas jangkaan kita terhadap hasil kerja mereka. Berikan arahan yang lebih spesifik dengan memberitahu apa yang dikehendaki dan kesannya jika arahan itu tidak diikuti.
Jika anda adalah seorang pengurus, pastikan pekerja kita tahu akan matlamat dan objektif sesuatu tugasan. Berikan tarikh akhir, sediakan struktur dan bina satu rangka kerja untuk tugasan tersebut. Tetapkan bonus atau ganjaran insentif untuk kerja yang efisien. Jangan mengganggu produktiviti orang lain dengan komunikasi yang tidak jelas dan selalu bertukar-tukar. Kita akan dilihat tidak konsisten dan paling teruk menyusahkan staf atau pasukan kita. Nombor 10. Susun waktu makan pagi dan tengah hari. Waktu makan pagi dan tengah hari adalah waktu yang sangat sesuai untuk menjalankan sesuatu urus niaga. Pastikan tempat perjumpaan urus niaga dan tempat makan adalah berdekatan dengan tempat kerja anda. Adalah lebih baik urus niaga dilakukan pada waktu makan pagi kerana menggunakan hidangan yang ringkas. Sentiasa membuat pengesahan tempat dan masa berjumpa. Elakkan makanan yang manis kerana ia cepat mengundang keletihan badan.